Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sambung lagi kelas pendidikan Islam kita. Okay, untuk kali kedua pada minggu ni. Okay, sambungan kepada tajuk sirah kita yang baru ni iaitu keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin. Okay, untuk kelas sebelum ni kita dah tengok maksud Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian biodata dua orang. Dia ada 4 orang kan, Khalifah Ar-Rashidin, iaitu Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Kemudian kita dah tengok juga sifat-sifat peribadi dua orang, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dengan 2 orang lagi, yang ketiga dan yang keempat. Okey, kita tengok Khalifah yang ketiga iaitu Uthman bin Affan. Nama penuh dia apa? Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdushan dan seterusnya. Okey, itu nama penuh dia. Kemudian dia lahir di Mekah pada tahun 576 Masihi dan daripada keturunan Bani Umayyah Quraisy. Jadi kalau kita tengok 3 orang tadi tu semua dia punya keturunan dia lain-lain. Abu Bakar Bani Tamim, kemudian Umar bin Al-Khattab Bani Adi, kemudian Osman yang ni Bani Umayyah pula. Nama ibu dia Arwa bin Khuraiz. Kemudian gelarannya adalah Zunnurain. Apa maksud dia? Yang memiliki 2 cahaya. Dua cahaya mata sebenarnya, kerana beliau berkahwin dengan 2 orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uthman bin Affan ni dia dah kahwin dengan 2 orang anak Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Bukan dia kahwin sekaligus serentak ya. Selepas wafatnya seorang maka dikahwin pula dengan, selepas Ruqayyah meninggal dunia maka Nabi mengahwinkan dia dengan Ummu Kalthum. Dan meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah pada usia 80 tahun. Dia dibunuh oleh pemberontak. Tak tahu siapa yang membunuh dia. Tak dapat dikesan dan dimakamkan di perkuburan Al-Baqi'. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Talib. Nama dia Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali ni pula ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sepupu Nabi. Lahir di Mekah pada tahun 599. Keturunan dia sama dengan Nabi, Bani Hashim. Ibu dia nama apa? Fatimah binti Asad. Ibu dia juga seorang yang hebat. Yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali mendapat gelaran Abu Turab. Maksud dia apa? Bapa tanah. Adalah kisah tertentu yang menyebabkan dia ni digelar dengan Abu Turab, dan yang beri gelaran tu adalah Nabi sendiri. Disebabkan dia ni ada cerita. Dia berbaring sehingga penuh tubuh dia dengan melekat tanah-tanah sehingga Nabi tengok dia, Nabi panggil dia dengan Abu Turab. Meninggal dunia syahid kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan pada tahun 40 Hijrah. Mati dibunuh juga oleh seorang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Sifat peribadi dia, Uthman bin Affan, antara sifat dia adalah sangat pemalu dan lemah lembut. Betul, antara sahabat Nabi yang mempunyai sifat malu yang sangat tinggi adalah Uthman bin Affan. Yang kedua, terkenal dengan sifat dermawan, suka menderma dan pemurah. Beliau banyak menderma untuk perang Tabuk. Perang Tabuk, beli perigi Rauma, menderma 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Tengok betapa kayanya dia dan betapa pemurahnya Saidina Uthman bin Affan. Dan dia ni seorang peniaga yang hebat juga. Kemudian suka membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Dia orang senang, dia orang banyak duit, dia orang yang kaya, dia tak sombong, dia suka tolong orang. Seterusnya, Ali bin Abu Talib merupakan panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Ni terkenal dia sebagai panglima perang. Pandai berpidato, handal main pedang, memanah dan menunggang kuda. Ni kehebatan yang ada pada Ali. Selain daripada tu, pandai menulis dan membaca sehingga dilantik menjadi salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, ni keilmuan.
Ali karramallahu wajhah. Dia ni orang yang mahir antara bidang di faraid, Al-Quran, hukum syarak, bahasa, sastera dan kuat ingatan serta mampu menghafaz seluruh Al-Quran. Ni hebat dari segi keilmuan. Okay, sehingga dia ni digelar dengan gedung ilmu, Ali Abi Talib. Okay, sumbangan, ni secara keseluruhan dia. Kita tengok dulu Abu Bakar, apa sumbangan dia. Okay, dia ada dua. Untuk Abu Bakar, dia ada dua dalam bab politik dan agama. Yang pertama, meneruskan cita-cita Rasulullah menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur, Byzantine. Okay, Nabi pernah melantik Usamah bin Zaid, antara panglima perang yang paling muda, okay, yang pernah dilantik oleh Nabi. Kemudian antara benda yang Abu Bakar buat ialah dia sambung apa yang Nabi pernah buat tu, dihantar balik tentera Usamah bin Zaid ke negeri Syam. Okay, yang kedua, memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan murtad dan Nabi palsu. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, selepas Nabi wafat, ni antara masalah yang dialami oleh dia. Okay, ramai orang yang tak nak bayar zakat. Okay, kemudian ada pula golongan yang murtad yang keluar daripada Islam selepas Nabi wafat. Kemudian ada pula yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu. Ini antara masalah yang berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah memerangi golongan-golongan ni. Okay, kemudian setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Al-Quran. Atas nasihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar telah mengarahkan Zaid bin Thabit supaya mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Jadi disebabkan perang Yamamah ni lah, maka ramai orang-orang Islam yang syahid, termasuk ramai juga orang yang menghafal Al-Quran. Bimbang Al-Quran yang akan hilang, maka Umar Al-Khattab bagi cadangan kepada dia untuk menghimpunkan balik Al-Quran yang telah ditulis pada mana-mana tempat tu. Ini antara sumbangan dia. Kita bagi kepada Umar bin Al-Khattab. Apa sumbangannya? Okay, menubuhkan majlis syura, okay, majlis yang dalamnya dianggotai oleh sahabat-sahabat untuk menyelesaikan sesuatu masalah berdasarkan pandangan-pandangan sahabat yang lain. Okay, kemudian membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh gubernur. Dibahagi jajahan. Okay, dibagi wilayah yang besar tu kepada kecil, dilantik gubernur untuk mentadbir. Kemudian menubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, jabatan pencukaian dan perbendaharaan negara. Ini antara jabatan yang ditubuhkan oleh Umar bin Al-Khattab. Okay, kemudian ini masih lagi dua orang, Abu Bakar dan Umar. Tapi yang terlibat sini adalah Umar sahaja dalam bidang sosial. Okay, Umar dia buat apa? Menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Dibagi wang sara hidup. Okay, kemudian mengasaskan takwim Islam. Pada zaman dia juga mengasas takwim ni, kalender lah, kalender Islam. Kemudian memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Ekonomi pula, menubuhkan Baitul Mal. Okay, Baitul Mal, tempat simpan harta. Nak sebut macam tu lah. Segala harta-harta zakat ataupun harta rampasan perang, harta-harta yang didapati daripada sumber-sumber tertentu disimpan di Baitul Mal. Kemudian memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj. Dia Umar yang memperkenalkan cukai. Kemudian membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian. Hebat juga ekonomi pada zaman tu. Kemudian bab tentera pula, mengemas kini angkatan tentera serta memberi gaji pada gubernur dan tentera yang berjuang. Dia menghargai gubernur dan tentera-tentera yang berjuang. Seterusnya kita tengok sumbangan Osman dan Ali pula. Untuk Osman dalam bidang politik, dia memperkenalkan sistem protokol. Protokol ni kiranya ada susunan tertib tertentu dalam sesuatu perkara. Kemudian mengukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara. Dikuatkan lagi. Tadi Umar yang mengasaskan dia mengukuhkan lagi. Osman mengukuhkan lagi. Baitul Mal. Dalam bab agama pula, dia membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Utsmani. Yang ni secara besar-besaran
dibuat pada zaman Osman bin Affan untuk salin semula segala ayat Quran yang letak di mana-mana tu untuk dijadikan mushaf. 30 juzuk. Memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat dan mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang. Dia juga buat azan yang kedua. Hari Jumaat hari ni kalau kita tengok azan yang kedua tu, siapa yang mengasaskannya? Memperkenalkan dia, Osman bin Affan. Kemudian seterusnya beli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Dia yang beli tanah. Masjid Nabawi tu asalnya kecil aja. Tapi dibesarkan oleh Osman bin Affan. Dia beli tanah, disambung lagi Masjid Nabawi tu, dibesarkan lagi. Sosial pula, berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan seperti yang berlaku hari ini. Tentera mengukuhkan pertahanan negara dengan pembinaan Angkatan Tentera Laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan. Dia memperkenalkan lagi tentera laut. Ni adalah sumbangan Sayyidina Osman. Kita pergi pada Ali bin Abi Talib. Dalam bidang sosial, berusaha untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian. Zaman Ali ni sebenarnya lantikan dia dah zaman yang bermasalah. Pada zaman dia ni dah banyak masalah yang timbul. Kemudian kita boleh tengok situ sosial. Sebab tu dia usaha untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian. Dengan golongan-golongan pelik-pelik yang wujud pada hari ini. Pada zaman dia itulah, maknanya dengan kelompok Khawarij yang ada pada waktu tu menimbulkan banyak masalah. Kemudian ekonomi dia meneruskan jizyah dan tentera dia membina markas tentera di Parsi dan sempadan Syria. Dan yang terakhir, pengajaran yang kita dapat daripada Khulafa Ar-Rashidin. Apa dia? Umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat agar diredai oleh Allah Ta'ala. Dia orang semua ni adalah sahabat Nabi SAW yang dekat dengan Nabi, selalu berdamping dengan Nabi, mendapat didikan terus daripada Nabi. Kita cuba untuk ikut mereka. Yang kedua, umat Islam perlu bersikap berani menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Ni pun payah juga nak buat. Kita kalau boleh jadi seorang manusia yang berani. Berani apa? Menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Kita benci kepada benda-benda yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang Allah tak pernah kata benda tu betul, kita cuba membetulkan dia. Maka benda-benda ni kita jadi orang yang menegakkan kebenaran. Seterusnya, umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama. Ni antara yang dituntut. Dan siapa yang boleh buat ni, maka Allah akan bagi ganjaran yang sangat tinggi kepada mereka. Dan yang terakhir, kita perlu mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang banyak berjasa. Kita ingat balik hari ni kita dapat Islam, tapi sebenarnya Islam tu bukan datang dan dapat dengan aman. Para sahabat-sahabat Nabi dulu, dia orang ni menaikkan Islam tu dengan titisan darah dia orang, mengorbankan diri, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah tertegaknya negara-negara Islam pada waktu tersebut. Sekadar tu je kelas kita untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajar mendapat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi